Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, hari ni saya tengah rombak semula komposisi tanah dalam busuk pokok mangga. Kan, pokok kelapa saya pun dah tinggal yang tak kritikal je. Jadinya itulah saya nak kongsikan macam mana kita pangkas pokok mangga untuk mengawal ketinggian dia. Okey, ni contoh busuk yang kita belum rombak semula komposisi tanah dia. Yang tu yang kita dah rombak. Macam pokok harum manis saya yang kat depan tu, semua busuk yang bila kita dah campurkan dengan topsoil ni, dia akan jadi keperang-perangan lah, ataupun lebih gelap colour dia. Kalau tak, dia akan jadi kelabu putih ni lah. Jadi saya selesaikan yang ni dulu, sebab saya nak pangkas pokok harum manis yang tumbuh menegak tu. Okey, Alhamdulillah saya dah siap rombak semula komposisi tanah untuk baki 9 busuk pokok mangga. Ada pesawat ringan terbang, mungkin boleh dengar bunyi enjin dia lah. Okey, pokok mangga saya ni. Okey, tempat percabangan yang ideal yang saya nak adalah dekat sini. Tapi tak ada rupa tunas baru. Langsung tak ada rupa tunas baru. Jadi mungkin dia dah crowded sangat. Kan, sebab yalah, mungkin dia crowded sangat kot. Jadi saya terpaksa pangkas tempat lain lah yang kurang sikit crowded. Jadi tempat dia kat sini lah. Okey, tips nak pangkas pokok mangga ni, kalau kita perhatikan betul-betul, dia akan ada macam gelang-gelang. Dekat tempat gelang-gelang ni adalah tempat yang paling tinggi kemungkinan untuk dia bercabang lah. Tapi untuk pokok-pokok lain mungkin tak ada. Jadi untuk pokok-pokok lain, tempat yang paling sesuai untuk kita pangkas adalah atas ketiak daun. Atas ketiak daun tu kita pangkas. Itu untuk pokok lain lah. Kebanyakan pokok lain macam pokok limau ke, pokok cempedak, nangka, kan, memang sesuai dengan kaedah tu lah. Jadi untuk pokok ni saya akan pangkas dekat sini lah, kan, dekat pergelangan tu. Dia ada 2 gelang, satu bawah, satu atas. Saya nak pilih untuk pangkas yang bahagian bawah lah kot. Kejap saya nak buka gunting. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan harapan dia tumbuhlah dekat gelang yang bawah tu, gelang dekat ketiak-ketiak daun tu, kan. Kalau dia tak tumbuh dekat situ pun, harap-harap dia boleh naik balik lah dekat bawah ni, kan. Cuma tunggu dia matang sikit ke macam mana ke, berikan dia masa. Sebab busuk pun saya dah rawat, InsyaAllah dia lebih subur lah. Okey, selepas kita rombak tadi, sepatutnya kita siram air lah. Tapi sekarang pun dah pukul 12 lebih. Boleh siram kalau kita siram terus ke tanah. Tapi sebabkan penat dah hari ni kan, 9 busuk saya pulun serentak. Jadi tak apalah, sebab sekarang pun musim hujan. Kalau tak petang, malam. Kalau tak hari ni, esok. Sebab semalam pun dah hujan, walaupun sekejap. Jadi langkah menyiram tu penting dan perlu. Tapi buat masa sekarang ni, dalam masa hujan, tak payahlah. Okey, kita masih lagi dalam musim monsun peralihan. Belum lagi monsun timur laut. Tapi kalau kita perhatikan, banyaklah episod banjir dekat Kedah, Perak, dekat Pahang pun ada. Baru-baru ni dekat KL, kan, sama ada banjir kilat ataupun banjir, taburan banjir yang tinggi sampai sistem saliran tak dapat menampung kapasiti air, dan macam-macam lagi lah. Itu semua akibat daripada pemanasan global lah. So, jadi kepada yang sedang menerima hujan tu, diharapkan bertabahlah dengan ujian Allah, kan. Kepada yang belum, bersiap sedialah, kan.
Macam saya ni pun tak lepas juga daripada hujan nanti. Kan? Tak tahulah apa yang tinggal lepas tu. Kan? Kena uji dengan Taufan, Yagi, Bebingka, Pulasan pun ada berapa banyak pokok tumbang? 5 pokok tumbang. Kan? Pokok kelapa saya ni saya dah buat pembaikan busut bulan 8. Tapi pembaikan saya tu saya taklah menjangkakan yang intensiti ribut hujan ke apa semua ke sangat tinggi lah pada tahun ni. Kan? Sebab dia selain daripada pemanasan global, kan, ahli-ahli meteorologi ni pun dia orang ada teori tersendiri. Satu berkenaan dengan multi-decade punya oscillation yang melibatkan perubahan suhu lautan Pasifik dan Atlantik yang berlaku 60 ke 70 tahun satu putaran, satu cycle. Dan satu lagi dipanggil solar activity recycle yang berlaku kemuncak dia setiap 11 tahun, yang mana dikatakan pada tahun 2025 adalah kemuncak dia. So tahun ni baru 2024 pun kita dah rasa teruk. Kan? Dan satu lagi Milankovic cycle. So tak tahulah, kan. Cycle tu memang dah ada dah sejak azali, sejak alami, secara alami kan. Cycle tu memang dah ada dah. Cuma ditambah burukkan dengan aktiviti manusia. Cerita dia, kalau kita tengok kajian berkenaan dengan lapisan ozon, tahun 80-an dulu dikatakan kecoh tentang lapisan ozon yang berlubang. Kan, disebabkan penggunaan klorofluorokarbon. Dia satu jenis gas hijau yang memakan gas ozon lah. Jadi selepas daripada protokol Geneva, apa benda kan nama dia tu, lupa dah, ditandatangani sekitar 1989 ke 87, tak ingat dah, kan. Jadi selepas daripada ada protokol tu dilancarkan, semua pihak bersetuju untuk mengharamkan penggunaan CFC, mengurangkan gas hijau apa semua, dan CFC ni pun digantikan dengan HFC, hydrofluorocarbon. Hydrofluorocarbon ni dia tidak menipiskan lapisan ozon, tetapi dia adalah macam mana nak cakap, pemerangkap haba ataupun apa dia panggil, greenhouse effect, kan, pemerangkap gas yang lebih efisien daripada CFC. Jadinya dia memang menaikkan sungguhlah suhu permukaan bumi. Adakah dah terlambat untuk patah balik? Tak tahulah, sebab kalau kita bercakap daripada sudut sains, kita boleh lagi adjust ni, kita boleh adjust lagi, kan. Kita boleh tukar kita punya gaya hidup, kita boleh tukar kita punya macam ni, kita tukar kepada kenderaan elektrik, kita tukar kepada renewable energy apa semua. Tapi kalau kita bercakap dari sudut teologi dia ataupun daripada sudut keagamaan dia, benda ni has been prophesied. Benda ni telah dinubuatkan. Boleh lari ke tak boleh lari, wallahualam. Tapi di hujung cerita dia, selepas daripada Ya'juj Ma'juj dilanda banjir besar apa semua tu, selepas daripada bangkai-bangkai dia dah diangkut ke lain ke mana, lepas tu bumi ni dicuci oleh hujan yang turun, kan. Bumi ni kembali seperti normal lah, kan. Dia jadi macam orang kata masa tu tak ada orang boleh terima zakat lah, apa semualah. Budak-budak boleh bermain dengan haiwan liar, kan. Dikatakan begitulah, orang kata begitulah dikatakan makmurnya keadaan pada masa tu, kan. Jadi benda ni memang
akan berakhir. Kita cuma perlu mengharungi dia. Sayang sekali dalam nak mengharungi dia tu, kita akan dicuba ataupun diuji dengan kedatangan Dajjal, Yajuj Majuj. Tahulah siapa yang selamat masa tu. Sebelum mengakhiri video, musim Tukujuh ni pun akan sampai tak lama lagi, dalam bulan 11. Saya bercadang untuk tanam pokok rambutan, pokok apa nama lagi dia, star apple, pokok durian. Itu adalah pokok-pokok yang terakhir saya akan tanam dekat kebun ni. Lepas tu lain-lain kita buat tahun depan lah, kan. Sebab dalam masa musim Tukujuh tu pun mungkin saya punya rutin yang boleh saya buat adalah kalau ada pokok tumbang saya tegakkan kalau boleh. Lepas tu kawalan rumpai, sebab saya tak nak jadi macam tahun lepas, kan, dah serupa Fire Everglades dekat Florida tu. Dan untuk perkongsian video, mungkin ada yang saya boleh kongsi apa yang saya buat dekat laman belakang rumah saya, kalau ada. Dan kalau tak ada pun, sebab saya ni dalam masa-masa lapang saya suka mengkaji sejarah, kan, sejarah dalam kitab Al-Quran. Hujung tahun lepas, kan, masa kes Ashabul Kahfi tu hari, saya dah meluangkan banyak masa kaji Ashabul Kahfi, kan. Bila kebun banjir je, kita buka YouTube, Wikipedia, subuh-subuh internet yang ada apa semua, belajar pasal Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Yajuj Majuj, apa semua. Dan masa saya mengkaji tentang Yajuj Majuj tu, dia membawa saya kepada satu cerita berkenaan dengan sejarah manusia, yang mana para saintis ataupun ahli antropologi sekarang ni cuba huraikan. Lepas tu para agamawan pun cuba huraikan, tapi dia tak dapat orang kata bukan dimurnikan ataupun disucikan, tapi tak dapat sinkroniskan ataupun diharmonikan. Dia mesti akan bercanggah. Sebabnya ialah yang berpegang pada agama, dia berpegang kepada itu adalah kebenaran ataupun ialah kebenaran, kan, ataupun revelation daripada Allah Subhanahu Taala. Yang mana berpegang pada sains pula berkata kajian ni adalah bukti ni ada depan mata, kan. Takkanlah benda ni menipu, kan. Jadi dia tak boleh nak harmonikan dua-dua tu. Jadinya sepanjang saya duk mengkaji ni, saya rasa benda ni dah harmoni dah dalam kepala otak saya lah. Dengan beberapa syarat. Teori evolusi tak pernah wujud, kan, ataupun para saintis ni yang salah dalam memahami teori evolusi dia orang sendiri, kan. Sebab dalam Al-Quran pun tak kata pasal teori evolusi, kan. Dia menceritakan tentang building block, kan. Banyak building block lah, kan. Malaikat jadikan daripada cahaya, manusia jadikan daripada tanah, kan. Binaan asas dia adalah tanah, kan. Binaan asas dia adalah cahaya, binaan asas dia adalah api, kan. Jadi nantilah saya huraikan, kan. Memanglah orang akan kecam kita macam-macam, kan. Sebab kita ni ialah, kan, orang tukang kebun je, bukan ustaz, bukan sahibus samahah, bukan profesor, doktor, apa macam-macam, kan. Paling-paling pun dia orang kata kita ni palatau, kan. Tapi sebenarnya saya pun bukanlah orang kata bodoh sangat. Saya ada
kelulusan dalam bidang engineering. Kan, cumanya tak ke mana lah sebab saya tak bekerja pun pakai kelulusan engineering saya tu. Bidang pengalaman kerja saya bukanlah dalam bidang engineering. Cumanya disiplin ilmu academician yang orang guna sekarang ni, yang dekat universiti apa semua tu, saya sedikit sebanyak saya maklum lah berkenaan dengan disiplin ilmu tu kan. Jadinya nantilah saya huraikan. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.